Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak tahun 3. Apa khabar? Dah makan ke belum? Baik. Anak-anak dah bersedia ke belum untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3? Kalau anak-anak dah bersedia, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Tadah tangan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bertemu lagi dalam kelas Pendidikan Islam tahun 3. Seperti kebiasaan, sebelum kita memulakan tajuk baru pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengimbas semula ayat Al-Quran, bacaan yang telah kita baca pada minggu-minggu lepas. Anak-anak dah bersedia ke belum? Baik. Bagi yang telah menghafal, boleh baca sama-sama Ustazah. Bagi yang belum menghafal, boleh bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam, iaitu buka muka surat kedua, iaitu surah Al-Kafirun. Buku teks Pendidikan Islam, muka surat 2, surah Al-Kafirun. Baik, anak-anak, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Dah boleh anak-anak menghafalnya ataupun membacanya? Ustazah harap surah Al-Kafirun ini anak-anak sentiasa ulang-ulang baca sampailah anak-anak boleh menghafal dan sampailah anak-anak boleh baca di dalam solat. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Agak-agak apa ya mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini ialah bidang ibadah. Bidang ibadah. Bidang ibadah ataupun fiqh. Manakala tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah tajuk bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Anak-anak sebut sama-sama dengan Ustazah. Bersuci daripada hadas. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tajuk bersuci daripada hadas. Ada 2 persoalan. Bagaimana nak bersuci daripada hadas? Yang kedua, apa itu hadas? Baiklah. Kita akan lihat
Apa itu hadas terlebih dahulu? Baik. Bila sebut hadas, ha, dal, tha. Ha, dal, tha. Ha, dal, tha. Apa dia bunyinya? Hadas. Apa dia hadas? Hadas ialah kekotoran. Bila sebut saja hadas, anak-anak kena faham hadas itu ialah kekotoran. Sebut saja hadas, ingat semua perkataan yang bunyi hadas adalah benda kotor. Hadas ialah kekotoran. Maknawi, kekotoran pada namanya. Namanya ialah kotor. Dia adalah kotor. Yang mana kotor tadi pada diri seseorang. Seseorang itu bila dia ada hadas, bermaksud diri dia sedang kotor. Contohnya apa dia? Bila ada, contohnya dia muntah. Muntah tadi terkena baju dia. Habis muntah kena baju. Kena tangan. Bermaksud seseorang itu bersih ke kotor? Confirm, betul. Seseorang itu dikira sebagai kotor. Contoh apa lagi? Contoh, badan dia kena nanah. Ada nanah keluar pada badan dia. Bisul pecah. Keluar nanah, keluar darah. Terkena pada kulit-kulit dia. Kena pada baju-baju dia. Jadi, seseorang itu dikira kotor. Ataupun apa lagi? Dia, seorang perempuan keluar darah haid. Bila keluar saja darah haid, maka perempuan tadi dikira dalam keadaan kotor. Jadi, bila sebutnya hadas, kena faham hadas itu maksudnya kotor, kekotoran, benda kotor. Pada siapa? Pada diri seseorang yang mana bila dia kotor, bila seseorang itu kotor, badan dia kena najis, kotor, tak bersih, maka menghalang sahnya ibadat. Menghalang sahnya ibadat. Apa maksudnya? Bila seseorang itu kotor, bermaksud ibadat yang dia buat. Apa dia ibadat ni? Ibadat ni sebagai contoh, solat, baca Quran, puasa, apa lagi? Masuk dalam masjid, sentuh Quran ataupun tawaf, pusing-pusing Kaabah, bermaksud dia tak boleh buat. Bila dia kotor, dia tak boleh buat ibadat yang Ustazah senaraikan tadi. Contohnya apa? Contohnya dia buang air besar. Bila dia buang air besar, tak basuh lagi. Dia buang air besar, tak basuh lagi. Lepas dia buang air besar, dia keluar tandas. Tak basuh pun. Terus dia solat. Boleh ke? Boleh ke solat macam tu? Maka jawapan dia tak boleh. Contohnya lagi apa lagi? Dia muntah. Muntah tadi terkena pada baju dia, pada badan dia, pada kain telekung dia, pada kain plekat dia kalau orang lelaki. Boleh ke baju, telekung, badan yang kena muntah, selepek muntah tadi, dia pergi solat? Boleh ke? Tak boleh sebab dia kotor. Jadi macam mana nak bagi dia boleh solat semula? Yang disyaratkan, syarat untuk membolehkan solat apa dia? Kena bersuci. Maksudnya kena bersuci ni kena buat macam mana? Pertama, kena basuh dulu benda yang kotor tadi. Kalau muntah di baju, mungkin tukar baju yang bersih. Ataupun basuh dulu baju. Kalau buang air besar, kena basuh dulu. Kalau apa lagi? Kalau dia keluar darah haid, dia kena cuci dulu darah haid dia. Bagi habis dulu darah haid dia, cuci dahulu. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua ialah kalau melibatkan hadas kecil, kena berwuduk. Kena ambil air sembahyang. Tapi kalau melibatkan hadas besar, dia kena mandi wajib. Ini dari segi takrif pengertian hadas. Ustazah ulang sekali lagi, anak-anak kena ingat, hadas tu apa?
Hadas tu ialah benda yang kotor. Maknawi namanya ialah benda yang kotor. Yang mana benda kotor tadi menghalang sahnya ibadat. Bila dah kotor takkan nak solat. Takkanlah ada najis lepas keluar tandas tak basuh lagi. Dia buang air besar tak basuh lagi. Tiba-tiba nak pergi baca Quran. Mana boleh? Takkanlah dia pergi tandas tak basuh lagi. Keluar daripada tandas terus masuk masjid. Boleh ke macam tu? Tentulah tak boleh. Jadi mestilah dia kena bersuci. Ni bawah ni perkataan bersuci. Bersuci. Ni ca titik 3. Dia kena bersuci. Macam mana cara nak bersuci? Pertama, basuhkan dahulu benda kotor tadi. Yang kedua, kalau melibatkan hadas tu kecil, hadas tu ada dua ni. Hadas kecil, dia kena berwuduk. Kalau melibatkan hadas besar, tak cukup berwuduk, dia kena mandi wajib. Baik, ingat ya. Pertama ingat sebut hadas, benda yang kotor. Yang kedua, dah benda kotor, yang kedua mestilah tak boleh kita buat ibadat. Jadi macam mana nak boleh buat ibadat? Mesti kena cuci dahulu. Baik, itu dari segi pengenalan. Kita lihat untuk anak-anak lebih faham lagi. Sebut hari ini hadas. Baik, sebut saja hadas. Hadas ni dia ada dua. Dia ada dua. Hadas yang pertama ialah hadas kecil. Yang pertama adalah hadas kecil. Cuba sebut hadas kecil. Hadas kecil. Yang kedua ialah hadas besar. Sebut sama-sama hadas besar. Jadi anak-anak kena ingat sebut hadas ada dua. Hadas kecil, hadas besar. Anak-anak ingat tak apa dia maksud hadas? Maksud hadas ialah benda yang kotor. Ada benda yang kotor disebut sebagai benda yang kotor secara kecil-kecil. Bukan kecil-kecilan. Iaitu hadas tak sesuai kalau Ustazah terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi hadas ni ada dua. Hadas ni maksudnya benda yang kotor. Benda yang kotor ini ada dua jenis. Satu benda yang kotor kecil. Satu benda yang kotor besar. Satu benda yang kotor kecil, satu lagi benda yang kotor besar. Baik. Boleh? Anak-anak ingat fakta ni. Sebut hadas, benda yang kotor. Benda yang kotor pula dia ada dua jenis. Satu benda yang kotor kecil, iaitu dipanggil hadas kecil. Yang kedua benda yang kotor besar dipanggil sebagai hadas besar. Baik. Sekarang kita nak lihat apa dia pengertian hadas, apa dia jenis hadas kecil dan apa dia jenis hadas besar. Baik, tengok di skrin ni. Hadas kecil. Hadas ni apa tadi? Hadas ni apa? Cuba anak-anak jawab. Hadas ni apa? Hadas ialah benda yang kotor. Bila benda tu kotor, maka kita tak boleh buat ibadat. Bila tak boleh buat ibadat, syarat nak bagi boleh kita buat ibadat, nak bagi boleh kita solat, mestilah kena bersuci. Jadi, hadas tadi ada dua. Satu nama hadas kecil. Yang kedua namanya hadas besar. Baik. Pertama kita lihat dulu apa dia hadas kecil. Hadas kecil. Hadas kecil ini ialah darah. Darah. Hadas kecil ini darah. Darah apa? Sebagai contoh, darah kita main bola contohnya. Main bola terjatuh, lutut berdarah. Maka bila lutut berdarah, keluar darah ni. Maka mestilah kena cuci dahulu. Kemudian bila dah cuci, balut. Kemudian ambil air sembahyang, baru boleh solat. Mana boleh lutut yang berdarah, kemudian darah-darah yang mengalir tu terus kita pergi solat. Maka tak boleh. Maka kena cuci terlebih dahulu. Yang kedua apa dia? Nanah. Nanah. Tahu tak nanah? Yang keluar putih-putih tu, kalau jadi bisul dia keluar putih tu. Nanah ni bersih ke kotor?
Suka ke pegang-pegang main-main nanah? Tak suka kan? Nanah ialah benda yang kotor. Bila dia benda yang kotor, dia namanya hadas. Tapi dia termasuk sebagai hadas kecil. Sebab apa? Sebab kalau kita keluar nanah, ada nanah, maka kita kena cuci dahulu, tampal dengan plaster, kemudian ambil air sembahyang. Yang seterusnya apa lagi? Bangkai. Bangkai contohnya apa? Bangkai kucing. Kucing tu dah mati dah. Kemudian kita pegang kucing yang dah mati tadi. Bila kita pegang kucing yang dah mati, kita pun pergilah ke peluk kucing tu sebab sayang ni kucing tu. Maka kucing kita peluk dia, kita cium dia. Kemudian kita pun bawa dia, tanam dia. Kemudian tangan yang kita pegang tadi, contohnya lah bekas tangan yang kita dah pegang tadi, terus kita nak sembahyang, tak boleh. Basuh dulu tangan tersebut. Kemudian kalau tak ada wuduk, maka kita kena ambil wuduk, barulah kita boleh solat. Apa lagi hadas kecil? Tahi. Tahi tak kira lah, tahi orang ke, tahi binatang ke. Maka kalau kena pada baju kita, kena pada tangan kita, contohnya lah, kena cuci dahulu dan kita ambil air sembahyang, barulah kita boleh solat, barulah kita boleh baca Al-Quran. Seterusnya lagi kencing. Manalah tahu kita buang air kecil, terpercik kena seluar kita. Bila air kencing tadi terkena pada seluar kita, maka boleh tak kita solat, kita ambil air sembahyang solat? Jawapan dia tak boleh. Basuh dahulu seluar yang kena air kencing, kemudian ambil wuduk, kemudian barulah kita boleh solat. Yang seterusnya muntah. Manalah tahu pening muntah. Muntah pula terkena baju, terkena tangan. Boleh ke terus solat? Tak boleh sebab dia hadas. Dia benda kotor. Kena basuh dahulu baju ke, tangan ke yang kena muntah. Tempat ke yang kita muntah tu, tempat tu. Maka bila dah kita basuh cuci elok-elok, ambil air sembahyang, barulah kita boleh solat. Maka ini adalah antara hadas-hadas yang disebut sebagai hadas kecil. Hadas kecil ini hanya untuk nak membolehkan kita buat ibadat, nak bagi kita boleh buat ibadat. Pertama, kena cuci dahulu tempat yang kena hadas tadi, yang kena kekotoran tadi. Yang kedua ialah ambil wuduk. Kemudian barulah boleh solat ke, boleh baca Quran ke. Maka itu tentang hadas kecil. Baik, kita pergi pula kepada hadas besar. Tadi hadas kecil, yang kedua hadas besar. Baik, hadas. Bila sebut hadas, ha, dal, sa, hadas. Apa dia hadas yang Ustazah sebutkan tadi hadas? Hadas ialah benda yang kotor. Ingat dalam kepala. Hadas ialah benda yang kotor. Tapi ini tadi kecil, yang ni adalah besar. Baik, kenapa dia besar pula? Kenapa dia hadas ni hadas besar pula? Baik, perkara pertama, kenapa? Jawapan kenapa hadas ini dikira sebagai hadas besar? Hadas ni apa? Benda yang kotor. Kenapa hadas ini dikira hadas yang besar? Perkara pertama ialah kerana inilah sahaja senarai. Ada 6 sahaja senarai yang termasuk sebagai hadas besar. Ada 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita baca. Yang kedua, kenapa dia dikira sebagai hadas besar? Kerana hadas besar ini, yang 6 perkara ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, nanti kita baca, nanti Ustazah sebut, dia tak boleh sekadar cuci kemudian ambil wuduk. Tak boleh. Dia kenapa? Perkara pertama, dia kena cuci. Yang kedua, dia kena mandi wajib. Tadi ambil air sembahyang je. Pergi kat paip yang hadas kecil tu ambil air sembahyang saja. Basuh tangan, basuh muka, komo-komo, basuh kepala, tangan sampai siku je. Tapi yang ni tak boleh. Yang ni kena mandi. Mandi ni maksudnya apa? Mandi ni kena basuh semua sekali. Sampai basah rambut-rambut sampai ke kaki. Itu sebab namanya hadas besar.
Sebab hadas besar, lepas kita mandi wajib, barulah boleh kita salat, baca Quran, masuk masjid dan sebagainya. Baik, ada 6 perkara hadas besar. 6 perkara. Apa dia perkara yang pertama? Anak-anak fokus pada perkara yang pertama. Duduk elok-elok. Fokus pada perkara yang pertama. Apa dia perkara yang pertama? Keluar mani. Keluar mani. Keluar mani. Apa dia keluar mani ni? Apa keluar mani ni? Mani ni bukan bahasa Inggeris, bukan maksud duit. Bukan macam keluar mani ni macam mak kita ke ayah kita ke pergi ke Maybank, pergi ke CIMB Bank, pergi ke bank muamalat, bank rakyat, cucuk kad, keluar duit. Itu bukan. Tapi keluar mani ni ialah keluar air mani, iaitu yang mana air mani tadi terutamanya akan keluar daripada kemaluan depan anak-anak lelaki. Bila keluar je mani, nak tahu keluar mani ni, dia keluar mani macam mana? Bila dia keluar saja mani, maka tak lama lepas tu suara dia bertukar. Jadi macam suara abang-abang. Pernah tak suara abang kita mula-mula suara kecil, lepas tu tiba-tiba dia keluar, dia jadi suara besar. Bermaksud abang-abang tadi dah pun keluar mani. Keluar air mani. Yang mana air mani tadi keluar ikut saluran kencing. Baik. Yang kedua, haid. Haid. Cuba sebut haid. Baik. Haid ni apa pula? Haid ini adalah sejenis darah. Yang mana darah ini akan keluar daripada kemaluan kencing kanak-kanak daripada kemaluan kencing orang perempuan sahaja. Yang mana haid ini dia akan mula keluar bermula seawal usia 9 tahun. Darjah 3 lah tu. Tapi kalau 9 tahun tak keluar darah haid lagi anak-anak perempuan, tak apa, jangan menangis. Dia akan tunggulah 10 tahun ke, 11 tahun ke, 12 tahun ke, maka akan keluar juga darah haid ni. Haid ini hanya akan keluar melalui kemaluan kencing orang perempuan saja. Orang lelaki tak ada haid. Pondan tak ada haid. Maknyah tak ada haid. Kenapa pula pondan dengan maknyah tak ada haid? Sebab pondan dengan maknyah dia bukan perempuan. Dia asalnya ialah lelaki. Jadi perempuan tulen saja, perempuan asli saja yang akan keluar darah haid. Jadi bila keluar darah haid, sama ada hari ni keluar, esok keluar, lusa keluar lagi, 4 hari keluar darah haid. Jadi bila dah habis darah haid dah tak keluar lagi dah, maka kena cuci tempat keluar darah haid tadi. Kemudian bukan cukup cuci saja, lepas cuci kena mandi. Nanti Ustaz cerita macam mana nak mandi. Baik. Nombor 3, nifas. Cuba sebut sama-sama Ustazah. Nifas. Sebut. Nifas. Nifas ni apa pula? Nifas ni pun sejenis darah juga. Nifas ni adalah darah. Darah yang keluar daripada orang perempuan juga. Dia keluar ikut kemaluan depan juga, kemaluan kencing orang perempuan juga. Tapi sebab apa? Dia akan keluar sebab melahirkan baby. Contoh macam mak kita lahirkan adik baby, maka bila lahir je, keluar je adik baby kita, maka akan keluar darah. Jadi kena tunggu darah tu bagi habis dulu. Hari ni keluar, esok keluar, lusa keluar, 5 hari duduk keluar darah lagi. Lepas dah tak keluar lagi darah, barulah cuci kemaluan yang ada darah tadi, tempat yang kena darah tadi. Kemudian kena mandi wajib. Ini nifas. Nombor 4, wiladah. Cuba sebut. Wiladah. Baik. Wiladah ni apa pula? Wiladah ni adalah baby yang keluar. Melahirkan.
Baby yang keluar. Bila mak kita ke, kakak kita ke, keluar saja adik baby daripada perut mak kita ataupun daripada perut kakak kita, maka bila keluar saja adik baby tersebut, maka mak kita tadi ataupun kakak kita tadi, maka kena mandi wajib. Nombor 5, bersetubuh. Apa dia? Bersetubuh. Bersetubuh ni apa dia? Bersetubuh ini berlaku pada orang lelaki ataupun orang perempuan yang dah dewasa, yang dah kahwin. Bila mereka kahwin, maka mereka pun kena mandi wajib. Nombor 6, mati. Mati. Baik, apa dia ni? Mati. Anak-anak pernah tengok tak orang mandi jenazah? Orang mandi jenazah. Bila seseorang itu meninggal dunia, sebelum nak dibungkus ataupun nak dikafan dengan kain putih tu, maka jenazah tadi, orang yang meninggal dunia tadi, kena dimandikan. Bukan dia pergi mandi, dia dah tak boleh mandi dah. Orang tolong mandikan dia. Maka orang yang tolong mandikan itu mandi apa? Mereka sedang mandi wajib untuk orang yang dah pun meninggal dunia. Sebab apa? Sebab dia nak pergi berjumpa dengan Allah. Kena cuci bersih-bersihkan dia dulu. Bersih. Kemudian kafankan dia, balutkan dia dengan kain yang warna putih bagi nampak lagi bersih. Kemudian dihantarkan dia masuk dalam tanah supaya dia dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan cantik, bersih. Maka itu sebabnya orang yang mati, maka mereka akan dimandikan. Baik, ada 6 perkara hadas besar. Baik, ikut Ustazah sebut, anak-anak ikut ya. Pertama, keluar mani. Kedua, haid. Ketiga, nifas. Keempat, wiladah. Kelima, bersetubuh. Keenam, mati. Hanya ada 6 perkara yang termasuk dalam jenis hadas besar. 6 perkara. Ustazah ulang sekali lagi. Pertama, keluar mani. 2, haid. 3, nifas. 4, wiladah. 5, bersetubuh. 6, mati. Ada 6 perkara yang termasuk dalam hadas besar. Apa dia hadas tadi? Hadas ialah benda yang kotor. Apa yang besarnya? Besarnya sebab dia kena mandi. Baik. Kita lihat orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas. Larangan ketika berhadas. Maksudnya bila dia berhadas ni apa dia? Bila dia berada dalam keadaan kotor, maka perkara yang dia tak boleh buat pertama adalah solat. Mana boleh orang yang dalam keadaan kotor solat? Solat kan nak jumpa Allah mesti dalam keadaan yang bersih. Maka kita nak pergi sekolah jumpa cikgu pun kena bersih. Apatah lagi nak pergi jumpa Allah. Jadi orang yang berhadas, orang yang dalam keadaan kotor, maka dia tak boleh solat. Habis tu macam mana dia nak solat? Kalau hadas kecil, dia kena cuci dulu tempat yang kotor tadi. Kemudian dia kena ambil wudhu. Kalau dia hadas besar, dia kena cuci dahulu tempat yang kena kotor. Kemudian dia kena mandi. Baik, nombor 2. Apa lagi yang tak boleh? Dia tak boleh membaca dan menyentuh Al-Quran. Apa dia? Membaca dan menyentuh Al-Quran. Jadi orang yang berhadas, orang yang dalam keadaan kotor, maka dia tak boleh baca ataupun tak boleh pegang Al-Quran. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Mesti dalam keadaan bersih.
kena cuci dulu. Macam mana cara nak cuci? Kalau hadas kecil, maka dia kena basuh tempat yang kotor dan juga dia kena ambil wuduk. Kalau dia hadas besar, dia kena basuh tempat yang kotor, kemudian dia kena mandi. Baik. Nombor 3, berpuasa. Berpuasa. Jadi berpuasa. Orang yang berhadas, berpuasa ini lebih kepada hadas besar. Orang yang berhadas besar, apa dia? Orang yang ada haid, ada nifas, orang yang wiladah, maka dia tak boleh berpuasa. Sampailah darah haid dia habis, kemudian dia cuci dulu tempat darah haid yang kena darah haid, kemudian dia mandi wajib, barulah dia boleh berpuasa. Itu sebab kadang-kadang kita tengok bulan Ramadan, mak kita tak puasa. Sebab apa? Mak kita kata Allah bagi cuti. Maka sebab mereka berada dalam hadas besar. Tapi orang lelaki boleh ke tak puasa? Maka tak boleh, tak ada sebab. Sebab orang lelaki tidak ada haid. Baik, kita lihat yang keempat. Berada di dalam masjid. Orang yang berhadas, iaitu orang yang kotor, dia tak boleh berada dalam masjid. Dia tidak boleh berada di dalam masjid. Dia buang air besar kat tandas, tak basuh pun. Tiba-tiba masuk dalam masjid. Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Kena cuci dulu kan? Kemudian barulah masuk dalam masjid. Dia dalam keadaan, contoh lagi apa? Dia ada haid ataupun orang lelaki dia keluar air mani. Kemudian dia masuk dalam masjid. Boleh ke? Tak boleh. Habis tu dia nak kena buat apa? Kalau hadas kecil, dia kena cuci dahulu tempat yang kotor, dia kena berwuduk. Tapi kalau dia hadas besar, dia kena cuci dahulu tempat yang keluar hadas dan juga dia kena mandi wajib. Nombor 5. Salah ni. Ini nombor 5. Tawaf di Kaabah. Apa maksud tawaf di Kaabah? Tawaf maksudnya pusing. Pusing. Di Kaabah anak-anak pernah tengok tak dalam televisyen ke ataupun mak kita, ayah kita, datuk kita, nenek kita pergi ke Mekah. Bila pergi ke Mekah, mereka tunjuk tak gambar yang ada macam hitam 4 segi tu. Maka yang hitam 4 segi itulah namanya Kaabah. Jadi orang yang pergi Mekah, mereka akan pusing Kaabah tersebut. Jadi kalau orang itu berhadas, dia kotor, maka dia tak boleh tawaf di Kaabah. Dia kena cuci dahulu. Jadi anak-anak kena ingat ada 5 saja larangan yang tak boleh buat ketika berhadas. Apa dia? Pertama apa dia? Ikut Ustazah sebut. Ustazah sebut anak-anak ikut. Pertama, solat. Kedua, membaca dan menyentuh Al-Quran. Ketiga, berpuasa. Keempat, berada di dalam masjid. Kelima, tawaf di Kaabah. Boleh ya anak-anak? 5 perkara yang tak boleh buat ketika kita berhadas. Hadas tadi apa dia? Hadas tadi ialah benda yang kotor, kekotoran. Baik, kita lihat yang seterusnya. Macam mana cara kita nak cuci daripada hadas supaya kita boleh buat semula. Solat, kita boleh baca Quran, pegang Quran semula, berpuasa, kita boleh ada dalam masjid. Kalau di Mekah, kita boleh pergi ke Kaabah. Macam mana kita nak buat ni? Maka caranya ialah kita kena bersuci. Bersuci ada 2 jenis. Tadi Ustazah dah sebut dah. Kalau hadas kecil, bersuci dia macam mana anak-anak? Siapa yang boleh sebut? Kalau hadas kecil, bersucinya ialah cuci dulu tempat yang kena kotor, kemudian dia berwuduk. Tapi kalau hadas besar, iaitu dia cara bersucinya apa dia? Basuh dulu tempat yang kena kotor tadi. Lepas dia basuh, maka dia kena mandi wajib. Mandi wajib. Kenapa wajib pula? Mandi, fahamlah mandi. Kita mandi pagi-pagi, tengah hari mandi, petang kita mandi, fahamlah mandi. Tapi apa dia yang wajib ni? Okey.
Mandi ni, bila kita mandi ni ada 3. Satu mandi biasa, namanya mandi harus. Yang kita mandi nak pergi sekolah, apa lagi? Kita keluar pergi jalan-jalan, sekarang ni musim COVID, kalau keluar mana-mana, masuk rumah mesti kena mandi. Itu namanya mandi harus. Yang kedua mandi sunat. Mandi sunat tu contoh mandi apa? Contoh mandi pagi hari raya. Pagi-pagi raya ni mak ayah akan kejutkan awal-awal. Kemudian mereka kata pergi mandi. Nama kalau kita mandi pagi tu, kita kata saja aku mandi sunat hari raya, kita akan dinamakan sebagai mandi sunat. Tapi yang ketiga namanya mandi wajib. Wajib kena mandi. Tak boleh tak mandi ni, wajib, mesti. Wajib ni mesti kena mandi. Sebab apa wajib mesti kena mandi? Sebab kita berada dalam hadas besar. Apa dia hadas besar tadi? Keluar mani. Lagi yang kedua, apa dia? Haid. Yang ketiga apa? Nifas. Yang keempat apa dia? Wiladah. Yang kelima, bersetubuh. Yang keenam adalah wajib. Yang keenam adalah mati. Tersasul pula Ustazah. Baik. Cara nak mandi wajib ni macam mana? Cara dia. Perkara pertama ialah menghilangkan najis. Buang dulu najis. Kita masuk dah dalam bilik air. Bila kita masuk dalam bilik air, maka perkara pertama yang kita nak buat ialah kita basuh dulu. Manalah tahu ada darah ke, ada kesan air mani ke, pada paha kita ke, maka kena basuh dulu. Basuh bagi hilang dulu najis tersebut. Itu perkara pertama. Perkara pertama sekali kena buat, kena hilangkan najis tersebut. Perkara kedua, membaca niat mandi wajib. Membaca niat mandi wajib. Apa dia lafaz niat mandi wajib? Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Ustazah baca perlahan-lahan, anak-anak ikut ya. Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Kita baca agak laju sikit. Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Apa dia? Ini kita baca di mulut. Yang ni baca dalam hati. Apa dia? Sahaja aku mengangkat hadas besar. Nampak tak tu? Hadas besar. Kerana Allah Ta'ala. Semula, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Jadi, ini nombor 2 ni sangat penting. Nombor 2 ni sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau kita nak mandi wajib, mesti baca yang nombor 2 ni. Kalau tak baca nombor 2 ni, bermaksud mandi wajib kita tak kira. Bila kita nak baca ni? Bila kita jirus kepala kita dengan air, maka terus kita baca nawaitu dengan sahaja aku. Jadi mesti kena baca yang nombor 2 ni. Masa kita nak jirus kepala kita dengan air, maka terus kita baca 2 perkara ni. Yang nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala dan sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Mesti kena baca. Kalau tak baca bermaksud dia tak jadi mandi wajib. Tak jadi. Dia mandi sama je macam kita mandi nak pergi sekolah, mandi balik pasar sama je. Tetapi yang bezanya ialah apa? Sebab
Ada nawaitu ni lah yang bezakannya. Baik, nombor 3. Nombor 3 nak buat macam mana pula? Nombor 3, masa kita mandi, masa kita jirus badan kita, mandi dimulakan dengan anggota kanan. Saya ulang lagi. Mandi dimulakan dengan anggota kanan. Sekali lagi. Mandi dimulakan dengan anggota kanan. Maknanya apa dia? Maknanya ialah masa kita mandi, seelok-eloknya kita jiruslah tangan kanan dahulu, kaki kanan dahulu, kemudian barulah kita jirus tangan kiri, badan sebelah kiri, kaki sebelah kiri. Kemudian bukan jirus sahaja, kena gosok-gosok celah dagu, kat leher, belakang telinga, apa lagi? Celah-celah lutut kita, paha-paha kita, jari kaki, jari tangan, supaya air tadi kena pada semua. Gosok rambut-rambut kita supaya air tadi kena, air yang kita mandi itu kena pada semua tubuh badan kita. Maka barulah selesai mandi wajib. Ada 3 langkah yang kena ingat. Perkara pertama, masa kita sebelum mandi wajib ialah menghilangkan najis, buang najis dulu. Yang kedua, sebelum kita mandi, kita kena niat nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Baca niat dia dalam hati, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ini semasa kita sebelum kita mandi. Perkara pertama. Perkara kedua, sebelum kita mandi. Perkara ketiga, semasa kita mandi. Semasa kita mandi, seeloknya kita mulakan sebelah kanan, anggota sebelah kanan, badan sebelah kanan, kemudian barulah kita buat badan sebelah kiri dengan keadaan kita kena gosok. Tak boleh mandi jirus macam tu je. Kena gosok bagi air tadi rata pada belakang telinga, leher, ketiak-ketiak, lutut, paha, maka celah-celah jari kaki, celah jari tangan, maka semua bagi air tadi rata, bermaksud barulah kita dapat selesai mandi wajib. Jelas ke anak-anak? Faham ke tidak tentang cara bersuci daripada hadas? Baik, inilah bila kita sebut, Ustazah ulang sekali lagi, bila kita sebut hadas, anak-anak kena rakam dalam kepala, hadas itu ialah benda yang kotor. Bila benda yang kotor bermaksud automatik tak boleh kita buat ibadat, dengan syarat nak bagi boleh buat ibadat semula, iaitu dengan syarat kita kena bersuci. Bersuci ada 2 jenis, satu bersuci dengan berwuduk je, yang kedua bersuci dengan mandi wajib. Hadas ni pula ada 2 jenis, satu hadas kecil, satu lagi adalah hadas besar. Apa beza hadas kecil dengan hadas besar? Hadas kecil, kalau nak buat hadas kecil, hadas ni dua-dua kotor. Tetapi bezanya kenapa kecil? Sebab kecil ini sebabnya kalau nak buat ibadat, nak solat, nak baca Quran, cukuplah sekadar kita cuci tempat yang kotor tadi, kemudian kita ambil wuduk. Tapi kalau hadas besar, iaitu kalau kita nak solat, nak baca Quran, maka kita kena cuci dahulu tempat yang kotor, kemudian kita kena mandi wajib. Baik. Ini kategori hadas. Hadas kecil, darah, nanah, bangkai, tahi, kencing, muntah. Adapun hadas besar, keluar mani, haid, nifas, wiladah, bersetubuh dan juga mati. Apa yang tak boleh buat masa hadas ni, masa kita sedang kotor ni tak boleh buat apa? Solat, baca Quran, puasa, ada dalam masjid dan juga tawaf. Tapi berpuasa ni anak-anak hanya kepada hadas besar sahaja. Hadas kecil tak apa. Kalau kita puasa Ramadan, kita pergi tandas, buang air besar, maka tak batal. Tak batal Ramadan kita, tak batal puasa kita. Nombor 3 ni dia hanya untuk hadas besar sahaja. Baik, cara mandi wajib. Mandi ni Ustazah kata tadi ada 3.
Tapi mandi yang kita nak belajar hari ni adalah mandi wajib. Caranya ialah apa? Pertama, sebelum mandi, masuk dalam bilik air dah tapi tak mandi lagi, tak jirus lagi, kena buang dulu najis-najis. Hilangkan dulu najis-najis. Kemudian yang kedua, kena niat dulu. Niat apa? Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, barulah kita nak mandi. Nak mandi, seeloknya mulakan dengan anggota kanan, badan sebelah kanan, tangan kanan, kaki kanan. Kemudian barulah kita pergi kepada badan kiri, tangan kiri dan juga kaki kiri. Dengan syarat kita gosok kepala, rambut-rambut kita, telinga-telinga, belakang-belakang telinga, leher, lutut, celah ketiak, celah kaki-kaki, celah jari tangan. Maka barulah kita dapat selesai mandi wajib. Baik. Habis ya anak-anak? Baik, bila habis, bila anak-anak dah tonton video Ustazah, dah siap tonton video Ustazah, perkara pertama yang anak-anak kena buat ialah isi nama di dalam Google Form yang diberikan. Ustazah dah bagi dah dalam WhatsApp tu ada Google Form kat bawah tu. Maka anak-anak terus saja isi nama anak-anak dalam Google Form yang Ustazah bagi. Lepas tengok video, terus isi nama dalam Google Form sebagai bukti kehadiran anak-anak. Yang kedua, lepas isi nama dalam Google Form, maka apa yang anak-anak perlu buat ialah ambil buku tulis pendidikan Islam salin nota ini. Salin nota apa dia? Salin nota iaitu pertama nota tajuk. Tajuk mestilah kena salin. Kemudian apa lagi? Kemudian hadas ialah kekotoran yang Ustazah tulis di skrin ni semua kena salin. Yang ketiga, hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Yang keempat, jenis-jenis hadas kecil. Yang kelima, jenis-jenis hadas besar. Yang keenam, larangan ketika berhadas. Dan juga yang ketujuh ialah cara untuk mandi wajib. Baik, jadi ini tugasan anak-anak untuk mata pelajaran pendidikan Islam pada hari ini. Ustazah harap sangat anak-anak dapat buat. Bila anak-anak dapat dengar video, tonton video, isi dalam kehadiran dalam Google Form dan juga tulis dalam buku tulis pendidikan Islam, bermaksud anak-anak telah menunaikan tugas dan tanggungjawab anak-anak sebagai murid yang akan berjaya. Ustazah tulis kat bawah ni, siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Siapa yang betul-betul tonton, siapa yang buat apa yang Ustazah cakap, insya-Allah dia akan berjaya. Jadi Ustazah rasa cukuplah dahulu pelajaran kita pada hari ini, iaitu pendidikan Islam tahun 3. Ustazah harap sangat-sangat anak-anak faham. Kalau tak faham lagi, boleh ulang-ulang dengar video yang Ustazah sharekan ini. Kalau tak faham juga, maka Ustazah izinkan anak-anak untuk anak-anak terus tanya Ustazah. Sama ada nak tanya WhatsApp pun boleh, nak tanya buat anak-anak buat voicemail, tanya Ustazah pun boleh. Maka mana-mana cara pun Ustazah benarkan, insya-Allah. Baik, cukuplah setakat tu yang dapat Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.